Okey, so hari ni cikgu akan masuk dua subtopik iaitu kecacatan penglihatan dan cara membetulkannya, juga kecacatan pendengaran. Okey, so kita pergi dekat kecacatan penglihatan ada 3 iaitu rabun jauh, rabun dekat dan astigmatisma. Okey, so 3 jenis kecacatan penglihatan ni kita boleh betulkan. Okey, yang pertama, kita tengok kecacatan yang pertama. Okey, ini biasa berlaku tak kira tua, orang tua, orang dewasa, kanak-kanak. Okey, jauh. Masuk rabun jauh. Okey, tidak dapat melihat jauh dengan jelas. Okey, ni dia punya masalah. Okey, tidak. Okey, objek jauh kelihatan kabur kerana yang difokuskan hadapan retina. Okey, kita dah belajar pasal mata kan? Okey, jadi imej akan terbentuk pada retina. Okey, retina kita. Kalau imej terbentuk kat depan ataupun kat belakang, okey, itulah sebab terjadinya rabun. Okey, untuk rabun jauh, okey, imej terbentuk di hadapan retina. Okey, tak sampai pun kat retina kat sini. Okey, contohnya awak tengok ada orang. Okey, so imej orang ni, okey, imej pada retina terbalik kan. Okey, imej orang ni sepatutnya dekat retina, anak panah ni. Tapi dia terbentuk di depan. Okey, maka objek yang kita nampak tu kabur lah. Okey, hal ini mungkin disebabkan oleh dua sebab. Yang pertama, kanta mata terlalu tebal. Okey, ni kanta mata ni. Tebal sangat. Okey. Ataupun bola mata kita. Okey, ni bola mata biasa. Bola mata awak tertarik macam memanjang ke belakang. Terlalu panjang. Okey, jadi bila imej masuk, dia terbentuk di hadapan retina. Ni semua di hadapan retina ni. Okey. So, cara nak betulkan dia, cara nak atasi dia, kita akan betulkan menggunakan kanta cekung. Okey, kanta cekung. Kita tengok Okey, so cara awak lukis sinar cahaya untuk kanta cekung ni, okey, masuk. Okey, lepas tu dia capahkan sikit cahaya. Lepas tu lalu kanta mata dan tumpukan balik pada retina. Okey, tadi depan retina. Sekarang bila ada kanta cekung, okey, dia akan tolong awak punya imej tu terbentuk kepada retina. Tadi duduk depan kan? Tadi imej kita depan retina. So, kita akan nampak kabur lah. Okey, bila kita letak kanta cekung ni maknanya awak pakai spek yang ada kanta cekung. Okey, imej kita akan terbentuk pada retina. Okey, ingat sifat imej pada retina adalah terbalik. Okey, sama jugalah kalau kes bola mata terlalu panjang, bila ada je kanta cekung, okey, kanta cekung akan menumpukan balik imej yang tadi berada di depan retina, dia akan betulkan balik, so imej terbentuk pada retina. So awak boleh nampak lah. Okey, itu adalah rabun jauh. Okey, so apa yang awak kena ingat? Okey, yang pertama dia punya sebab. Okey, ni sebab. Kanta mata tebal, bola mata panjang. Okey, cara kita nak betulkan dia guna kanta cekung. Okey, kanta cekung, so awak tengok dia punya bentuk ni cekung, kurus je. Okey, untuk rabun dekat, okey, ni biasanya terjadi kepada orang tua. Okey, rabun dekat, kalau jauh kita tak dapat tengok objek jauh dengan jelas. So kalau rabun dekat, dia tidak dapat melihat objek dekat dengan jelas. Okey, objek dekat kelihatan kabur kerana imej yang difokuskan adalah di belakang retina. Okey, kalau tadi rabun jauh depan retina. Okey, kalau rabun dekat, dia di belakang retina.
So dia sebenarnya terbalik je. Kalau rabun jauh, kantang mata tebal. Okey. So kalau rabun dekat, kantang mata nipis. So bila nipis, cahaya tu akan masuk dan membentuk image di belakang retina. Ni retina awak sepatutnya image kat sini. Okey. So bila terlalu nipis, dia terbentuk di belakang retina. Okey. Ataupun bola mata kita ni pendek sangat. Okey, jadi yang masuk ni akan apa daripada retina. So kita panggil terbentuk belakang retina. Okey, cara nak betulkan dia. Okey, tadi sebab dia kantang mata terlalu nipis ataupun bola mata terlalu pendek. Okey, rabun dekat dapat dibetulkan dengan menggunakan kantang cembung. Okey, kalau kantang cekung dia kurus je ni. So, kalau kantang cembung dia macam kembung kat tengah ni. Okey, so kantang cembung. Okey, bila dah pasang kantang cembung ni dia akan menumpukan balik image pada retina. Okey, jadi dua-dua ni adalah cermin mata lah. Cermin mata kita ada kantang cekung atau kantang cembung. Ikut kepada masalah. Okey. So yang ketiga, kecacatan ketiga adalah astigmatisma. Okey, astigmatisma melihat sebahagian objek lebih jelas daripada bahagian yang lain. Hal ini disebabkan oleh lengkungan kornea ataupun kantang tidak sekata. Okey, masalah dia adalah lengkungan kornea atau kantang yang tidak sekata. Okey, so cara nak jawab. Okey. Okey, ni dia kata darjah 1.23. Okey, cuba uji mata anda dengan melihat darjah 1, 2, 3. Adakah anda dapat melihat semua garisan adalah sama jelas? Okey, sama tak awak tengok? Kalau sama tu maknanya awak tak adalah astigmatisma. Kalau awak nampak tak sama jelas, okey, anda menghidap astigmatisma. So macam mana kita nak betulkan? Disebabkan permukaan lengkungan kornea atau kantang tidak sekata, maka cara kita nak rawat dia, nak betulkan dia adalah menggunakan kantang silinder. Okey. So, sekejap cikgu cari gambar untuk astigmatisma. Okey, sekejap ya. Okey. So tengok ni contoh dia. Okey, ini mata biasa. Okey, tengok orang astigmatisma disebabkan lengkungan kornea dia tak sekata ataupun kantang mata dia. Okey, tengok apa jadi. Dia akan nampak cahaya tu tak jelas. Nampak ada benda panjang-panjang gitu. Okey. So, samalah gambar kedua ni. Kalau orang yang biasa, kita akan tengok lampu tu bulat-bulat je lah kan. Tapi kalau orang astigmatisma, dia akan nampak benda tu macam memanjang. Dia tak jelas. Ni semua astigmatisma. Okay. So, okay. Cuba tengok yang ni. Okay. Gambar ni kan. Okay. Kalau normal vision ni, penglihatan biasa. Okay. Cahaya masuk. Okay. Image terbentuk kepada retina. Belakang ni retina. Okay. Untuk astigmatisma, awak tengok. Dia punya image terbentuk. Dia bercapah. Dia ada banyak tempat. 1, 2, 3. Sebab tu awak nampak benda tu macam berbalam macam tu. Nampak macam dia tak sekata. Okay, sebab dia ada banyak point image tu terbentuk. Okay.
Okey, itu adalah 3 kecacatan penglihatan. Okey, kecacatan pendengaran pula kita masuk. Okey, kecacatan pendengaran berlaku apabila diri pendengaran tak berfungsi. Kecacatan pendengaran disebabkan oleh kerosakan telinga akibat jangkitan mikroorganisma, kecederaan dan proses penuaan ataupun bunyi yang kuat berlarutan. Okey. So, biasanya kalau macam telinga awak masuk air, kalau awak tak keringkan, okey, boleh menyebabkan mikroorganisma masuk membiak dalam telinga kita. Okey. Ataupun telinga kita cedera ataupun penuaan ataupun kita hari-hari duduk dekat dengan tempat yang selalu bunyi kuat. Okey, kerosakan telinga luar dan telinga tengah kita boleh betulkan. Misalnya pembersihan benda asing yang tersumbat di dalam salur telinga. Contohnya tahi telinga tu keras. Okay, kita boleh settle. Ataupun ada jangkitan ke, kita boleh makan antibiotik. Okay, gerenda telinga yang pecah dan rosak dan kerosakan pada oksikel juga boleh dibetulkan menggunakan ubat ataupun pembedahan. Okay, contohnya awak korek telinga sampai luka ataupun gerendam telinga awak pecah. Okay, ataupun oksikel kita yang berfungsi untuk menguatkan getaran bunyi rosak. Okey, kita boleh guna ubat ataupun buat pembedahan. Okey, tapi kalau telinga dalam rosak, okey, koklia yang rosak dapat dibetulkan dengan menggunakan implan koklia. Okey, saraf auditori yang rosak masih tidak dapat dibetulkan dengan menggunakan ubat ataupun pembedahan. Okey. So kalau saraf auditori rosak maknanya kita tak boleh dengar dah lah sebab tak ada cara. Okey. So ini adalah alat bantu mendengar. Biasanya kalau tengok benda ni orang tua lah pakai. Sebab apa? Dia punya pendengaran, faktor penuaan mempengaruhi deria pendengaran. Okey. So last ni mensyukuri anugerah panca indera. Okey. So kita kena syukurlah panca indera kita elok. Okey, tak ada masalah. Okey, gaya hidup yang tidak sihat dan kerjaya berisiko tinggi boleh menjejaskan kepekaan organ deria kita. Okay, contohnya gambar budak ni main handphone dalam gelap. Okey, so tidak sihat untuk mata lah. Okay, lama-lama boleh menyebabkan rabun. Okey, bomba dia risiko dengan api. Okey, jadi pekerjaan dia ni boleh merisikokan organ deria lah ataupun orang yang berada di lapangan terbang. Okey, tengok dia pakai earplug ni. Okey, dia untuk menjaga telinga dia daripada bunyi yang bising. Kalau dia tak pakai, lama-lama telinga dia boleh rosak. Okey, itu sahaja.